Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pelajar, para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran dan Sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada pagi yang ceria ini 6 Ramadan 45 kita teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Ali Imran, surah yang ketiga, juzuk yang keempat. Surah yang ketiga dalam juzuk yang keempat. Ayat yang kita akan baca ayat 95, 96 dan 97. 3 ayat. Jadi masa kita pendek sekarang ni, kita ambil ayat pun tidak banyak. Yang penting biar sempat dengar tafsir ringkas. Kalau ada cerita, kita tambah cerita. Kemudian diikuti dengan 5 faedah daripada ayat yang dipelajari. Ayat ini menceritakan tentang Allah SWT perintahkan orang-orang Arab dan juga orang Yahudi yang mendakwa mereka anak cucu Nabi Ibrahim, iaitulah daripada Nabi Yaqub ataupun Israel, mengikutlah tok ayahmu, tok ayah kamu Nabi Ibrahim, agama dia Hanifan, agama Islam yang murni tauhidnya kepada Allah Azza wa Jalla semata-mata, tak ada campur-campur. Kemudian dibawa dalam ayat ini rumah pertama untuk beribadat, iaitulah Kaabah yang berada di Makkah. Dan Allah Ta'ala sebut beberapa keajaiban Makkah. Salah satu daripadanya maqam Ibrahim, makam Ibrahim. Kemudian disebut tentang kewajipan, kefarduan haji. Allah Ta'ala letakkan wajib haji ni ke atas orang yang mampu istita'ah dari sudut fizikalnya, dari sudut hartanya, dari sudut kemampuannya untuk sampai ke Mekah. Baik para pelajar sekalian yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi, muka surat 117. Ini pelajar-pelajar baru ramai ni. Buka awal 117. 117. Baik, kita baca ayat, kemudian kita pergi kepada huraiannya biiznillahi azza wa jalla. Kita baca ayat baru kita pergi ke huraian. Tengok tafsir, tengok mushaf. Yang belum ada kitab, ambil kitab. Kalau boleh kita pegang pimpinan Ar-Rahman baru sama. Ini orang sebut lain, dia telah lain pula, susah mau faham. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله
ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. Allahu Akbar. Tengok tafsiran, terjemahan dia tu. Qul sadaqallah. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, benarlah apa yang difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla. Tuhan bagi tahu dalam Quran semuanya betul berlaku. Sebab itulah kita ni kadang-kadang, tidak kadang-kadang lah, biasanya selepas kita baca Quran kita kata sadaqallah. Memang ayat-ayat Quran itu benar. Jadi ada setengah riwayat Nabi kita bila berhenti baca, dia kata sahabat, hasbuka, cukup setakat tu dulu setakat ni. Kita kata hasbuka, kemudian kita baca tasbih kafarah. Itu di antara sunnah yang adalah. Baik, fattabi'u millata Ibrahim hanifa, maka ikutilah kamu akan agama Nabi Ibrahim yang ikhlas berdasarkan tauhid, keesaan Allah kepada Allah Azza wa Jalla. Wa ma kana minal musyrikin, dan Nabi Ibrahim bukanlah ia dari orang-orang musyrik. Nah, ni cerita apa cerita ni? Sebabnya buat kafir ni dia pening kepala. Dia duk kata macam-macam. Maka dalam ayat ini Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi supaya istihar, membuat peristiharan kepada Yahudi yang ada di zaman dia tu. Sadaqallah, ay inna kullama akhbarallahu ta'ala bihi, apa yang Allah Ta'ala cerita dalam Quran, apa saja undang-undang yang diperundangkan oleh Allah, syariatnya dalam Quran, fahuwa sidqun, semuanya betul, benar, comel, molek belaka. Siapa dia lawan, dia kerah kepala nama dia. Siapa dia lawan, dia kerah kepala. Baik, di antara kaitan ayat kita ni dengan ayat yang lepas, tengok tanda pelajar. Wa min zalika, di antara apa yang Allah Ta'ala ceritakan, ikhbaruhu bi annahu lam yuharrim 'ala al-yahudi syai'an. Allah Ta'ala nyatakan Tuhan tak haram apa-apa ke atas Yahudi. Satu benda, semua benda boleh makan, kecuali benda beracun yang boleh bawa kepada kematian. Mempandai-pandai sendirilah, jangan duk makan buah racun pula. Yang pentingnya tak ada pengharaman dari sudut undang-undang syariat. Sehinggalah turun Taurat, kecuali apa yang Nabi Yaqub ataupun Israel mengharamkan ke atas dirinya, iaitulah tak boleh makan daging unta dan susu unta. Faja'a fit Taurah, dalam kitab Taurat bertepatan dengan apa yang Nabi baca dalam Quran sallallahu alaihi wasallam. Mereka kata bohong, tak ada, dusta. Maka Allah Ta'ala suruh Nabi kata ni, sadaqallah, benar apa yang Allah Ta'ala cakap. Ni kita pun bila orang bantah Quran, engkar ayat-ayat Quran, tak percaya kepada undang-undang Quran, duk percaya ke undang-undang orang putih, depan orang ni kita kata sadaqallah, Allah Ta'ala benar. Jadi kalau kita lepas baca Quran tak kata sadaqallah tak apa, cuma ni nak bertegas sadaqallah, yang Allah Ta'ala cakap dalam Quran betul, yang tak betul yang tak tahu kepala awak tu tak betul. Maka apa yang Allah Ta'ala nyatakan dalam Quran sama dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim AS. Jadi Allah kata bawa mari Taurat, kalaulah betul-betul kamu tu orang beriman, maka akan pegang dengan kitab Taurat. Jadi kalau betul lah mu ni buat Yahudi mensandarkan diri kamu kepada Nabi Ibrahim AS, Ibrahim tauhid kepada Allah Azza wa Jalla, kenapa kamu nak syirik? Ini dia panggil
tegakkan hujah ke atas kepala orang yang buat hujah. Dia berhujah, dia kata dia ikut Nabi Ibrahim. Kalau mengikut Nabi Ibrahim, ikutlah Ibrahim tauhid. Jadi kita berlawan dia dengan cara perlawanan yang cukup besar. Untuk ringkaskan masa, ayat ini, ayat 95 ini ditafsirkan dengan ayat, tanda ni pelajar tadabbur, dia suka kaji, ayat surah Al-An'am ayat 161. Suratul An'am ayat 161 dan suratul Nahli ayat 123. Tuan-tuan ambil mushaf, tengok dalam dua ayat ini ada kaitan dengan ayat 95 suratul Ali Imran. Baik para jemaah sekalian, oleh kerana ayat di bawah itu panjang lagi, dia tidak panjangkan huraian di atas. Kita pergi kepada ayat 96. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil-alamin. Sesungguhnya rumah ibadat bukan rumah orang. Rumah orang ini awal lagi ada, tapi rumah khas untuk ibadat yang mula-mula dibina untuk manusia beribadat kepada Allah ialah Baitullah yang berada di Bakkah. Berada di mana? Bakkah. Mubarakan, yang diberkati, wahudan lil alamin, dan menjadikan mercu tanda, pedoman, petunjuk bagi umat manusia. Ni kita sekarang ni ada buku yang anda usahakan, tuan-tuan cari buku ni, jangan cari saja, kena baca. Dalam buku ni kita ada cerita detail sedikit, taklah detail sangatlah, tapi detail jugalah sikit, iaitulah perjalanan sejarah Makkah Al-Mukarramah, bermula daripada zaman awal lagi, zaman Nabi Adam AS, kemudian mari anak dia Syis, kemudian yang detail betul pembinaan Kaabah di zaman Nabi Allah Ibrahim alaihi wa ala Ismail wa ala nabiyyina salatu wassalam. Itu lebih detail. Alhamdulillah, orang nak pergi Mekah, inilah di antara bekalan, selain daripada bawa serunding, sambal daging dan lain-lain, kerana itu bekalan perut, ini bekalan maklumat ilmu, insya-Allah. Kalau taklah detail sangat pun, kata orang, daripada tak tahu baik tahu, kan? Kena baca. Maka munasabatul ayat, munasabah ayat ini dengan ayat sebelum, ayat 95, Allah Ta'ala arahkan supaya kita ikut agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Bukan Ibrahim reka. Ibrahim ajar kepada orang berdasarkan wahyu dari Allah Azza wa Jalla, ajar tauhid kepada Allah Azza wa Jalla dan meninggalkan syirik. Allah Ta'ala perintahkan ikut Nabi Ibrahim, menghormati, membesarkan, mengagungkan Kaabah. Dengan cara mana? Dengan cara kita tawaf dan kita mengerjakan haji ke Baitullahil Haram. Ini tanda ni pelajar. Wa min khususiyati dinihi. Haji ini salah satu daripada ciri-ciri keistimewaan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, iaitu haji. Yahudi dia nak ke Baitul Maqdis. Nabi SAW nak kepada Kaabah, sebab Kaabah tu duduk di Mekah. Maka timbullah Allah Ta'ala jawab dalam ayat Quran ini, mu jangan duduk buat besar Yahudi, Kaabah dulu sebelum daripada Baitul Maqdis. Kaabah dulu sebelum daripada Baitul Maqdis, jadi Kaabah. Dia kata Baitul Maqdis dulu lah. Maka marilah tafsir ayat ini. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallazi bi Bakkah.
Rumah yang pertama sekali dibina untuk beribadat iaitu dengan melakukan tawaf, solat menghadap ke arahnya, beriktikaf di situ, iaitulah rumah yang ada di Makkah. Para pelajar tulis dalam buku Mekah ni, ana ada bawa lebih beberapa nama Mekah, Asma'u Makkah yang terdapat dalam Quran dan juga terdapat dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dipanggil asma, nama-nama Mekah. Apa makna Mekah? Baru kita sedap kita masuk kepada tajuk kita. Mekah makna apa? Ni kena cari kitab ni. Nama-nama Mekah. Dia panggil nama dia dinamakan Mekah. Tulislah. Kalau buku ada tak payah tulis, pakai baca. Makkah tu, Makkah artinya membinasakan atau mengurangkan. Dinamakan Makkah kepada tanah haram seluruhnya kerana Makkah mengurang atau menghapuskan dosa orang yang datang kepadanya. Siapa dia mari Makkah, Allah Ta'ala hapuskan dosa dia. Kalau dia mari ibadat, kalau dia mari duduk buat benda lain, cari cerita. Atau nama Mekah dengan makna menghapuskan pemerintah yang zalim dan menundukkan kesombongan mereka sebagaimana berlaku pada mendiang Abrahah. Dia mari nak runtuhkan Kaabah, dia yang runtuh. Itu makna Mekah. Kalau kata Bakkah apa pula? Bakkah ni dia kata Bakkah. Bakkah ni berarti memecah, mencari dan menundukkan. Sebabnya orang-orang sombong mari Mekah, Allah Ta'ala hapuskan dia. Dan Bakkah juga kerana ramai orang datang ke dia yang menyebabkan sesak, izdiham, jadi sempit Mekah tu. Tengok sekarang nak tawaf, siapa mereka kena ada nusuk, nak masuk tempat tawaf kena pakai ihram, jadi macam-macam. Maka panjanglah, tuan-tuan baca dalam buku ni ada 10 nama diberi kepada Makkah berdasarkan kepada Al-Quranul Karim. Makkah tu atau Bakkah, itulah tapi makna dia dekat-dekat. Bakkah dengan makna sibuk izdiham atau dengan makna meruntuhkan. Orang-orang datang sombong ke Mekah, Allah hancurkan dia sebagaimana hancurnya mendiang Abrahah dan lain-lain orang-orang lain. Baiklah, mari kita cari tafsir ayat pula. Allah kata apa ni? Allah kata apa? Mubarakan, bumi Mekah itu diberkati. Tulis itu pelajar, diberkati oleh Allah Azza wa Jalla dengan apa? Banyak manfaat dunia dan juga manfaat akhirat. Manfaat akhirat tu kita ambil. Hak dunia tu tak banyak, kecil nak banding dengan akhirat. Yang pertama al-ujur al-mudha'afah, pahala berganda. Sekali solat di Mekah, di tanah haram Mekah, pahala dia mi'atu alfin, 100,000 kali ganda. Berapa 100,000 tanah haram Mekah seluruhnya. Kalau di Masjid Madinah, dalam masjid saja 1,000. Saya jauh tekah tu 100,000 dengan 1,000. Berapa kali ganda tu? Di Baitul Maqdis ada riwayat kata 500. Baik. Satu, rezeki mudah. Orang hidup Mekah ni rezeki dia mudah. Dia menjadi pedoman, petunjuk pada manusia. Semua solat menghadap ke arah dia belaka. Dan menjadi tempat tumpuan dalam doa Nabi Ibrahim, faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim, jadikan hati manusia ni nak kepada Mekah, sayang. Kita pun pergi Mekah, duduk Mekah tu letihnya, penatnya rasa tak. Tapi balik nak pergi pula. Tu jarang orang pergi Mekah balik tak segi dah. Tak ada. Anak jumpa dalam dunia sekarang aku hidup ni, sekarang saya hidup ni, adalah seorang dua hak terpencil dia panggil. Tak segi dah. Balik mak aku tak pergi dah Mekah.
Kata biar dia mau tak segi kan, orang lain ramai lagi nak pergi. Kurang seorang nak berebut nak pergi Mekah. Allahu akbar. Baiklah. Hadis Abi Zar, tanda hadis. An Abi Zar radhiyallahu anhu, qultu, Abu Zar, nama dia Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu, dia ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ayyu masjidin wudi'a fil ardi awal? Masjid mana yang mula-mula sekali dibina di atas bumi? Qal, kata Nabi, al Masjidul Haram. Dengan hey Yahudi kata masjid dia dulu. No, Masjid Haram dulu. Qultu summa ayyun? Lepas tu masjid mana? Qala al Masjidul Aqsa. Masjid Aqsa pula yang kedua. Qultu kam kana bainahuma? Jarak tua Kaabah dengan Masjid Aqsa berapa mana? Qal arba'una sanah, 40 tahun. 40 tahun buat Kaabah, baru mari Masjid Aqsa. Nah ini. Summa aina ma adrakat salah. Nabi kata, mana-mana tempat masuk waktu solat atas dunia ni, solat. Ataupun aidama adrakat salah, dalam tanah haram ni mana-mana boleh mayu solat, fa innal fadla fi, kelebihan solat 100,000 di tanah haram. Alhamdulillah. Hadis ni rawahul Bukhari wal lafzu lahu wa Muslim. Satu lagi hadis, wa an Ali radhiyallahu anhu qala, kanatil buyutu qablahu. Rumah-rumah lain ada dah belum Kaabah ni. Walakinnahu kana awwala baitin wudi'a li ibadatillah, tetapi rumah yang pertama sekali dibina untuk beribadat Kaabah. Rawahu Ibnu Abi Hatim fi tafsir wa sahaha isnadahu Ibnu Hajar fi Fathil Bari. Baiklah, saya salah. Cerita panjang baca dalam buku dah. Tak ada nak cerita hari ni. Apa ada di situ? Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Di situ ada tanda-tanda keterangan yang nyata yang menunjukkan keagungan Allah, menunjukkan kemuliaan tanah haram Mekah, menunjukkan ketinggian kedudukannya. Di antaranya ialah maqam Nabi Ibrahim. Apa dia maqam Nabi Ibrahim? Pelajar-pelajar, apa dia maqam Nabi Ibrahim? Ia menunjukkan kepada keesaan Allah, rahmat dan hikmat keagungannya, iaitulah ada tanda yang jelas di Makkah Al-Mukarramah itu, iaitu maqam Ibrahim. Anda belajar, maqam Ibrahim ini tapak kaki, tempat Nabi Ibrahim pijak waktu dia buat Kaabah. Waktu Nabi Ibrahim buat Kaabah, dia pijak atas batu. Batu tu batu pejal, batu kerah. Jadi batu ni jadi pelik. Sebab apa pelik? Dia ada dua batu di Mekah ni. Satu dia panggil Hajar Aswad. Ni tengok ni, Hajar Aswad, batu bulat ni. Ia ni sunat kita pergi gosok. Kalau boleh cium, kita cium. Satu lagi dia panggil Maqamu Ibrahim. Maqam Ibrahim, iaitulah tapak kaki Nabi Ibrahim, tempat dia pijak. Tempat Nabi Ibrahim pijak, jadi lembek kaki tu, tempat tu. Nyewak kecil gambar pula. Ni. Dalam ni, atas batu ni nampak kaki, tapak kaki Nabi Ibrahim tu nampak. Bila masa dia pijak, dengar ni pelajar, waktu dia pijak tu batu tu lembut supaya kaki Ibrahim tak sakit. Macam kita pijak atas kapek ni lembek. Dan ada juga riwayat kata batu ni dia punya peranan macam orang panggil kren. Hodok naik akak barai tu naik. Bila Nabi Ibrahim tinggi sikit batu nak Kaabah, dia naik gerak. Allah Taala Maha Kaya. Sebab itulah Tuhan sebut dalam Quran, fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim.
Makam Ibrahim itu tempat dia pijak kaki. Lalu ni ada lagi. Duduk Allah kajian saya letak dalam botol. Kalau letak dalam botol kaca, habisnya kosok orang jadi sama, tak ada dah kaki Ibrahim. Tengok orang Arab ni bijak. Kesan ini terukir di makam yang telah dikenali oleh penduduk Tanah Haram. Abu Talib, pak saudara Nabi, pernah bersyair, wa mauti Ibrahim fi sakhri ratbah ala qadamaihi hafiyan ghaira na'ilin. Dia kata tapak tempat Nabi Ibrahim pijak atas batu tu, Allah Ta'ala lembutkan dia bagi kedua-dua tapak kaki yang tidak beralas. Dia tak pakai selipar lah, dia duduk atas batu tu. Panjanglah cerita, mari tengok dalam buku ni. Tak ada nak wayaan. Ataupun tuan-tuan tengok dalam kuliah-kuliah kita yang lain, khas tajuk sejarah Mekah. Lebih baik, lebih awak panggil lebih menarik lah. Baiklah. Apa lagi yang ada dekat ayatum bayyinat dekat Kaabah? Apa lagi? Tanda Telaga Zamzam, Bi'ru Zamzam ada situ. Lagi Al-Hajarul Aswad. Itu semua tu dipanggil ayatum bayyinat, tanda-tanda keagungan dan kekuasaan Allah Azza wa Jalla serta kehebatan bumi Mekah. Air Zamzam ditimba 24 jam, diminum oleh jutaan orang, dibawa balik oleh jutaan orang. Setiap orang pergi Mekah paling kurang 5 liter boleh bawa balik. Hak curi masuk lebih lagi, hak jual sini lagi, insya-Allah hak ori tidak sedikit. Tak pernah kering, kecuali ada beberapa ketika kering. Waktu Jurhum kena kepada harta Kaabah, Allah Ta'ala keringkan Telaga Zamzam. Jangan duk gurau. Lalu ni ada pula orang kering air dia panggil. Kering air dia, duduk sebar dalam internet bahawa air Zamzam ada sekarang ni telah dicampur dengan air pahit. Kata betul, bukan campur, telah dimasuk ke dalam air pahit. Sebab dia pahit, dia gumbur air dia, nak masuk dalam lori tu, bukan campur, memang masuk dalam pahit. Tapi kalau kata nak campur dengan air pahit, biasalah. Itu satu fitnah yang dibuat kepada penjaga dua tanah haram sekarang ini. Jangan duk gurau. Banyak lagi dah ayatum bayyinah. Yang pentingnya berbeza antara dua batu. Hajarul Aswad sunat kita pergi gosok dia kalau mampu. Rempuh orang no. Jangan duk main. Ni orang buat gambar video rempuh-rempuh orang, suka sengih buat dia, kata apa benda ni. Pergi Mekah jangan duk main. Dah duk main konten gitu kak. Kemudian makam Ibrahim walaupun disebut dalam Quran tidak boleh digosok. Itu dia panggil berbeza antara dua batu. Kenapa kita gosok Hajar Aswad? Sebab Nabi gosok. Nabi gosok, Nabi kucuk dia. Sayyidina Umar dia pergi dekat Hajar Aswad, dia kata, innaka hajar, muni batu lah, aku tahu. Tapi oleh kerana aku tengok Nabi SAW gosokmu, ciummu, qabbal tu, aku pun cium juga. Ittiba, ikut Nabi SAW. Tapi di Hajar makam Ibrahim walaupun hebat, tapi tak ada orang gosok. Ingat molek, beza antara dua batu, satu digosok dengan nama ibadat, satu lagi ditengok untuk mengambil pengajaran, ibrah dan pelajaran daripada Quran. Alhamdulillah. Banyak lagi lah ayatum bayyinat seperti Arafah, Muzdalifah, Mina, itu Mekah. Bila kita pergi Mekah, ramai orang tak puas hati, dia kritik, dia kata Mekah ni macam-macam hotel besar. Kita kata insya-Allah tempat kerja haji tidak berubah. Kaabah, Sa'i, Safa Marwah, Arafah, Muzdalifah, Mina. Nak dia ubah ni. Nak ubahlah bangun yang mana pun ubah. Tapi nak ubah manasik haji tidak mungkin. Baiklah. Wa man dakhalahu kana amina. Dan sesiapa yang masuk ke dalamnya, ke dalam Masjid Haram, ada kata ke dalamnya, dalam tanah haram seluruhnya, kana amina, dia tu aman. Ai inna minal ayatil bayyinat, di antara tanda-tanda yang jelas yang menunjukkan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala,
menunjukkan kemuliaan Masjid Haram, anna man yadkhulul haram, siapa dia masuk tanah haram dia selamat. Orang kafir zaman jahiliyah pun tak ngenak orang dalam tanah haram. Contohnya orang ni kena jahat duduk dalam tanah haram, dia akan halau, dia kejar kawan ni suruh keluar tanah haram, baru dia bunuh. Sebagaimana yang berlaku kepada Sayyidina Khubayb ibn Adi. Khubayb bin Adi ni sahabat Nabi, dia ditawan, tapi waktu Quraisy nak bunuh dia, dia bawa ke Tanaim. Kan Tanaim tanah halal, dia pancung di sana. Panjanglah cerita, cari dalam buku kita, ada rengkah-rengkahnya ada di sini, insya-Allah. Yang pentingnya orang kafir pun tahu, tapi ada orang Islam pergi Mekah mesti haji nak pergi mencuri. La haula wala quwata illa billah. Ada juga orang tak pergi curi, dia tak ngenak kau orang, dia kena pada diri dia sendiri. Pergi Mekah, orang lain cari haji mabrur, dia pergi bawa haji Marlboro, dia isap Mekah. Hak ni pengkhianat pada diri sendiri. Ini bahaya ni. Jangan duk kena. Baiklah. Wa man dakhalahu kana amina, siapa dia masuk ke dalam tanah haram aman dia. Mana dalil? Tanda pelajar. Ayat ini ditafsir dengan ayat surah Al-Ankabut ayat 67. Awalam yarau anna ja'alna haraman aminan wa yutakhattafun nasu min hawlihim. Mu tengoklah, kami jadikan tanah haram Mekah ni aman, orang masuk aman damai. Di kawasan lain orang duduk curi, orang duduk perang, orang duduk merompok macam-macam, tapi orang pergi Mekah aman. Ayat surah Quraisy, surah Quraisy ayat 34, فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. Sembahlah tuan rumah ni, rumah Kaabah ni. Jangan sembah Kaabah, sembah tuan. Yang telah beri mereka makan daripada lapar, dan Allah beri keamanan daripada takut. Alhamdulillah. Hadis an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaum iftatha Makkah. Nabi kita bersabda pada hari pembukaan Mekah. Nabi kata apa? La hijrata. Lepas pada buka Mekah ni tak ada lagi hijrah ke Madinah. Duduk sini. Mekah sudah jadi tanah, sudah jadi negara Islam. Walakin jihadun wa niyatun, tapi jihad dengan niat nak berjihad kena ada. Wa izastumfirtum famfiru, bila kerajaan kerahkan tenaga untuk pergi perang, bangun belaka, jangan duduk malah. Fa inna hadza baladun, anaknya fa inna hadza baladun haramahullahu yauma khalaqas samawati wal ard. Negeri ini, negeri Mekah ni, Allah Ta'ala telah gazet sebagai tanah haram semenjak diciptakan langit dengan bumi ni. Wa huwa haramun bihurmatillah ila yaumil qiyamah. Dia ni tanah haram dengan penetapan daripada Allah sampai hari kiamat. Wa innahu la yahillal qital fi li ahadin qabli. Nabi kata tak ada siapa boleh perang Mekah ni kecuali Allah izinkan aku beberapa ketika kerana nak ambil Mekah daripada Quraisy. Sekejap tu ya. Lepas tu haram balik sampai kiamat. La yu'dadu syaukuhu, tak boleh potong duri-duri. Wala yunaffaru sayduhu, tak boleh halau hayawan perburuan, termasuklah belalang ke burung-burung merpati, jangan halau. Wala yultaqatu luqatatuhu illa man arafaha, tak boleh ambil barang-barang yang kita jumpa kecuali untuk diserahkan ke pusat. Dia panggil mafqudat ataupun lost, benda-benda hilang di Mekah, serah situ. Nak ambil tak boleh, tolong kutip tak apa. Wala yukhtala khalaha, rumput-rumput dia pun tak boleh potong. Pak saudara Nabi tanya, ya Rasulullah illal izkhir, Rasulullah minta izin nak ambil rumput izkhir. Sebab apa? Sebab kami nak guna untuk bahan bakar, nak bakar besi ke, nak bakar nak unggu api ke, dia guna rumput izkhir. Maka Nabi kata illal izkhir, hak tu ya boleh. Hadis ini rawahul Bukhari wa Muslim. Baiklah.
Kena tarik handbrake 3 kali dah ni. Nak lajak sekitar Mekah ni. Tak ada, kalau tidak tak ada masa. Baik, kita tamatkan ayat ini. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Siapa yang masuk dalamnya aman tenteramlah ia, dan Allah mewajibkan manusia mengerjakan ibadat haji dengan mengunjungi Baitullah, iaitu bagi sesiapa yang mampu dan berkuasa sampai kepadanya. Ingat molek, siapa dia ada kemampuan fizikal, tubuh dia sihat molek, keuangan dia cukup, setakat nak bayar pakej tu boleh, nak bayar tabung haji boleh, nak bayar pakej boleh, tapi tak segi. Maknanya orang cukup syarat dia kena pergi haji. 2 istita'ah. Satu dia panggil kemampuan tubuh badan, yang kedua kemampuan dari sudut keuangan. Mari zaman kita ni ada satu lagi tambahan mazhab baru, nama dia kota haji. Itu lihat kota haji ni mazhab baru yang tak ada dalam Quran, tak ada dalam sunnah, tapi mimbabi dia panggil as-siyasah syar'iyah, ataupun dalam bahasa dia panggil maslahah ammah. Sebab kalau orang diam tak ada kawan nak duduk mana. Hotla ni kota Malaysia boleh 36,000. Kalau kaji awi lebih berkelangan tak tahu duduk mana di Mina. Ada hok duduk dalam kemah, ada hok tidur luar kemah, ada hok tidur dekat tu sampah, ada hok tak mari langsung pakai duduk di Aziziyah, ada hok duduk tidur di hotel Mekah, macam-macam. Jadi maslahah tu kena ada. Jadi kota haji zaman kita hari ni diterima pakai. Sebab apa? Sebab bilangan tempat tak cukup. Baiklah para pelajar sekalian, jadi orang yang cukup cukup syarat, jangan main-main. Tuan-tuan yang sudah ada duit, jangan tangguh. Pergi ke pejabat tabung haji yang berdekatan, ataupun melalui TS Tijari online kata saya nak daftar naik haji. Bayarlah 1,300 ke bawah, tak ingat dah lama. Daftar naik haji, barulah kita masuk dalam senarai menunggu kota haji. Kalau dah main buku kuning tabung haji tu, tak masuk senarai pak tua. Ni pelajar-pelajar ni balik royak ke mak ayah, bawa duit 1,300 orang pergi jabat tabung haji, daftar. Baby hak baru beranak mari pun daftar juga hari ni. Nak pergi haji? No, dia tak boleh hak kota esok, dia boleh kota mungkin 50 tahun lagi. Sedang molek baby tu tua dah, ai boleh kota haji. Alhamdulillah. Ada orang tanya, dia kata, Ustaz, kalau kita dapat daftar haji pun tak boleh kota? Tak boleh juga. Anak gurau, kita kata tuan, kalau andai kata kita mati sehari dua ni, mati sehari dua ni, malaikat mari tanya, rumah siapa besar ni? Rumah saya. Ni kereta penuh depan tangga ni, saya. Gua nak haji kosong, mau nak jawab kan? Hanya bahari malaikat lah kita. Na'udzubillah. Tapi sekarang awak boleh terbit crank, awak terbit surat daftar dah haji. Tabung haji kata boleh 2,080. Mati dah saya, tak ada lagi. Jadi ada juga hujah niat. Orang daftar naik haji ni dia panggil aqdul azmi, sudah ada niat nak pergi haji. Tapi kalau tak daftar langsung, tak ada niat. Tak ada niat ni lah kita bimbang. Takut malaikat tanya, rumah besar, kereta besar, berapa dia besar belakang ada, tapi haji tak besar dia punya semangat, kita kata jangan. Cuma tuan-tuan sabarlah, pilihlah pergi haji macam mana cara. Kita tak komehap ngurus saya tabung haji, nyemarah dia, tapi prosedur tu kena buat. Baiklah, jadi saya kempen bagi pihak tabung haji, tolong pergi daftar segera, buka TS Tijari atau pergi pejabat tabung haji berdekatan, pergi daftar naik haji. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan sesiapa yang kufur engkar akan kewajipan ibadat haji itu, dia tak percaya. Haji wak ngabih duit, apa haji-haji? Engkar, apa jadi?
siapa dia engkar, maka sungguhnya Allah Maha Kaya, tidak berhajatkan sesuatu pun dari sekalian makhluk. Mana kalau dia engkar, dia kafir. Dia tidak engkar, dia tak segi, hari ini berdosa. Kita tengok dua kumpulan. Mana orang engkar terus kewajipan haji, orang itu kafir. Sebab apa kafir? Sebab dia tak boleh nak buat dah, dia sudah engkar. Jadi kita kata ini cukup berbahaya. Adapun orang yang tak engkar tapi dia tak pergi, ini pun dosa. Sebab menangguh-nangguhkan kewajipan haji sedangkan dia sudah mampu, kita kata cukup berbahaya. Baiklah, ada lagi hadis-hadis larangan siapa dia tak pergi haji tu. Kan? Siapa dia ada kemampuan tak mau pergi haji, ada dalam kata-kata sahabat, dia kata ikut mulah, nak mati Yahudi ke nak mati Nasara, sebab kamu ada kemampuan tapi tak mau pergi haji. Ini cukup berbahaya. Baik, kesimpulan daripada cerita ni sebelum kita pergi kepada apa ni secara. Baiklah, kita masuk dalam faedah lalu supaya tak panjang. Al-fawaid. Tulis. Faedah yang pertama, qul sadaqallah. Bila Allah Ta'ala perintah kepada Nabi supaya kata sadaqallah, benar apa yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla, benar janji Allah. Janji Allah tak pernah mungkir, tak ada bohong dalam janji Allah SWT. Maka bila Allah Ta'ala tegaskan di sini, kita pun kalau orang engkar bantah pada Quran, mula-mula start kita kata sadaqallah wa sadaqa rasuluhu, benar Allah Ta'ala, benar Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Baik, dalam ayat ini fattabi'u millata Ibrahim, Allah Ta'ala perintahkan ikut agama Nabi Ibrahim. Mana agama ajaran yang dibawa Nabi Ibrahim? Jawab dia, yajibu alal insan, wajib kita kena ikut kebenaran. Ikut kebenaran walaupun dibawa oleh siapa. Ni setengah orang ni dia tak ikut kebenaran, dia ikut orang. Asal kau bawa dia tok syekh dia, hak dia tak asuk pada kawan tu buat hadiah palsu pun dah jadi juga. Orang hak dia benci, bawa lah hadis sahih setara mana pun tak jadi. Ini maka dalam ayat ini Allah perintahkan fattabi'u millata Ibrahim, ikut agama Nabi Ibrahim. Yang kedua, tulis Pak pelajar, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallazi bi Bakkah mubaraka. Rumah yang pertama dibina untuk beribadat, rumah Kaabah yang berada di Mekah yang dihormati. Jadi katanya ta'zim Baitullahil Haram. Kenapa kita kena mengagungkan, membesarkan Baitullahil Haram ni? Ada beberapa sebab. Tulis pelajar, di antara mazaya ke ciri-ciri keistimewaan Mekah. Yang pertama, Allah Ta'ala sebut berkat, dia panggil barakah. Jadi keberkatan itu terselah di mana? Yang pertama, innahu mubarakun kathirul khairat, diberkati oleh Allah Azza wa Jalla, maknanya banyak kebaikan. Dari sudut dunia apa senang hidup Mekah, buah-buahan di mana saja ada. Zaman tak ada di lain buah, Mekah ada. Nak makan durian ada di Mekah, biarlah mahal harga betul-betul siapa. Yang kedua, mana dalam keberkatan tadi, berkat pahala berganda-ganda, banyak lagi lah mustajab doa. Yang kedua, innahu masdaru hidayatil linnas, dia menjadi mercu tanda kesatuan manusia. Seluruh dunia semua hadap ke Mekah bila kita nak solat. Allahu Akbar, hadap ke Kaabah belakang. Yang ketiga, fihi ayatun bayyinat, di Mekah ada tanda-tanda yang jelas yang boleh tengok dengan mata. Yang pertama makam Ibrahim, yang kedua telaga Zamzam, yang ketiga Hajarul Aswad, yang keempat Kaabah itu sendiri. Walaupun
geng-geng Quraisy penyembah batu tapi dia tak sembah Kaabah. Ini di antara keajaiban Kaabah ni, orang tak sembah Kaabah. Yang keempat, wa man dakhalahu kana amina. Asalnya siapa masuk Mekah ni aman. Lepas tu ada juga kes-kes, itu dipanggil kes terpencil lah, cerita hajat, cerita apa tu. Yang kelima, di antara ciri istimewa dia, Allah Ta'ala kumpulkan di Mekah ni Muktamar Sanawi, dia panggil perhimpunan tahunan. Setiap tahun ada perhimpunan besar di Mekah. Jadi kita tak boleh kata itu dia panggil mubarakun, diberkati oleh Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, fihi ayatun bayyinat, Allah nyatakan tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala yang jelas melalui dua dimensi. Betul? Yang jelas melalui dua dimensi. Satu fizikal, hissi, jelas nampak Kaabah, Baitul Makam Ibrahim, Hajar Aswad tadi lah, Telaga Zamzam, itu hissi. Satu lagi maknawi, orang jadi sayang ke Mekah. Siapa orang hak celupar mulut kata Allah Mekah ni kalau tak ada Kaabah tak ada siapa mari. Pengurusan payahnya macam-macam lah, dia ngepek. Tapi orang pergi juga sebab apa? Sebab ayatun bayyinat, Allah SWT telah letak beberapa tanda-tanda yang besar, iaitulah semua orang sayang ke Kaabah. Sayang walaupun dia tak suka kepada pengurusan orang-orang Arab sebahagiannya, tapi dia tetap sayang ke Mekah. Tetap sayang ke Mekah. Kita kata alhamdulillah, alhamdulillah. Maka Allah Ta'ala sebut dalam ayat Quran ni beberapa tanda dia, khususnya Makam Ibrahim. Tadi anda sebut beza antara dua batu. Tak saya ulang balik lah, panjang pula cerita. Kita pergi kepada yang keempat, walillahi 'alan nasi hijjul bait. Allah Ta'ala fardukan ke atas manusia ni haji. Maka ayat ini haddun ala faridatil hajj, galakkan supaya mengerjakan haji, galakkan supaya kita pergi kerja haji, jangan tidak pergi. Siapa tak pergi, mana orang ni rugilah dia. Jadi dalam ayat ni ada 3 perkara. Tulis murattabatun, 3 perkara. Yang pertama, Allah Ta'ala wajibkan haji. Dia mula dengan dia sendiri, walillahi, Allah perwajibkan, bukannya kerajaan Saudi. Tahu. Wasani muaddil wajib, orang yang menunaikan tanggungjawab pergi haji siapa dia? Manusia. Ala nas, manusia pergi haji. Tu tak wajib haji ke kambing, tak wajib haji ke unta, walaupun unta pergi Mekah juga, unta duduk Mekah tapi tak wajib. Yang ketiga, an-nisbatu wal haqqu, yang diwajibkan apa? Haji. Walillahi 'alan nasi hajjul bait, mana tertib mantiki, Allah perwajibkan kepada siapa? Kepada manusia. Wajib apa? Haji. Itu dia panggil tertib yang cukup menarik, tertib yang cukup lawa. Maka kita kena pergi mengerjakan haji sebab Allah yang suruh kita pergi, bukan ayah kita, bukan mak kita, tapi Allah yang suruh pergi. Sebab tu dia kata manistata'a ilaihi sabila. Allah Ta'ala guna kalimah nakirah sabila itu untuk apa? Untuk nak nyatakan mudah nak pergi haji itu, senang. Payahnya kalau tak ada duit zaman kita ni, kalau tak ada kota. Baiklah, sebagai penutup tulis. Waman kafara fa inna Allah ghaniyun 'anil alamin. Siapa tak mau pergi, engkar, Allah kata aku tak perlu kepada kamu. Jadi dalam ayat ini, fa inna Allah ghaniyun 'anil alamin, iftiqar ila Allah, kita semua ni berhajat kepada Allah Azza wa Jalla. Tak usah sombong, tak usah hagah, tak usah orang kata tak usah meta bahawa Allah Ta'ala berkuasa. Mu tak pergi, orang lain pergi.
pemerintah tanah haram, siapa dia zalim, siapa dia tak ikut syariat Allah Ta'ala akan tukar. Jangan bimbang, kita serah pada Allah Ta'ala, Tuhan yang maha berkuasa. Jadi alhamdulillah, setakat ni kita tengok keamanan di Mekah berlaku, kemudahan-kemudahan yang dia beri pun ada. Tapi nak kata nak kata payah, pak kita kadang-kadang payah lebih pada tu lagi. Payah. Oh, dia kata imigresen di Jeddah tu sampai 2-3 jam. Tak usah kata imigresen lah. Minggu lepas saya nak pergi ke petani. 2 jam duduk atas kereta tak gerak, dia kata panjang. 2 jam atas kereta tak gerak. Pakai sebek situ kita. Nak tunggu kita dah takut kereta gerak. Nak semaya zuhur macam-macam. Kita kata tak sudut mengata korang lah, tempat kita lebih kurang juga. Tapi manusia ni muka mulut lembek sedap nak bercakap. Jadi kita kata jazahullahu khairah kepada khadimul haramain yang telah menjaga 2 tanah haram, yang telah beri kemudahan yang banyak. Kita kata jazahumullahu khairah kepada semua orang-orang yang beri kemudahan kepada jemaah haji dan apa saja yang di tanah air kita ataupun di tanah haram. Alhamdulillah, tamatlah perbincangan kita. Jadi tuan-tuan, jangan lupa Makkah Al-Mukarramah ni kena ada. Patut kembar dia pun jangan lupa. Ada seorang lagi kembar dia, nama dia Madinah Munawwarah. Dia kata pergi Mekah saja, Madinah tak pergi. Kita adil. Mekah ada, Madinah pun ada. Dia kata dua-dua ada kita. Baiklah, insya-Allah kita sambung lagi ayat kita, ayat 98 dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.